Ya, Yang Perdana Menteri tak boleh lepas tangan dan tanggungjawab daripada apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Ipoh semalam, oleh kerana inilah merupakan satu bab hitam dalam sejarah parliamentary demokrasi, oleh kerana bagaimana pihak polis boleh campur tangan dalam perkara ini. Dan di sini sinar harian muka depan ada memetik Yang Berhormat Menteri kata bahawa semua ini disebabkan beliau ingkar arahan. Polis terpaksa berusaha menanggalkan jubah itu. Apa tanggungjawab? What business has the police untuk campur dalam tangan perkara ini? Sama ada Siva Kumar, speaker yang sah, sama ada jubah speaker beliau digunakan dengan sah. Itulah hal Dewan Undangan Negeri, bukan hal polis. Dan ini doctrine of separation of powers. Inilah patutlah diselesai secara mengikut apa yang ada termaktub dalam peruntukan-peruntukan, peraturan-peraturan dalam Dewan Undangan Negeri. Dan bukankah untuk pihak polis untuk menggunakan kekerasan untuk menanggalkan, untuk mencikik Siva Kumar. Dan pun kita ada gambar-gambar di sini, surah khabar tunjuk kekerasan yang digunakan terhadap Siva Kumar, bukan sahaja terhadap Siva Kumar, tapi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang lain, sehingga jatuh dan diherih atas lantai di sini. Sangat dahsyat. Apa ini? Ahli Dewan Negeri jatuh diherih oleh pihak polis. Ini sangat malu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Yang Perdana Menteri Keselamatan Dalam Negeri, IGP, semua tak boleh lepas tangan dalam perkara ini. Dan ini sangat memalukan dan patut dikutuk sekeras-kerasnya dalam perkara ini. Ampang bangun ya. Laluan Ibu Tuma. Terima kasih. Mungkin Ibu Tuma beri saya sikit penjelasan tentang peranan polis malam. Berapa ramai agaknya pihak polis, anggota polis, SB dan sebagainya yang turun ke Dewan Undangan Negeri Perak semalam, sedangkan kes-kes jenayah terhadap anak-anak sekolah, wanita meningkat dari masa ke semasa. Mereka tidak menjalankan tugas yang lebih penting daripada menjaga Dewan DUN Perak semalam. Terima kasih. Ya, kita dah dengar bahawa bilangan ialah antara 400-500 orang perwakilan pihak polis. Wahal masalah keselamatan rakyat negara kita semua diketepikan. Tidak adalah usaha yang keutamaan diberi supaya menjaga keselamatan rakyat, anak-anak kita, rakyat kita, dan semua untuk digunakan supaya polis menjadi alat pihak yang Barisan Nasional dalam agenda politik ini, khasnya untuk sabotaj hak rakyat negeri Perak, menadakan kerajaan mereka yang terpilih. Dan inilah saya rasa mengakibatkan satu krisis keyakinan. Dan sebab itu saya tanya, sama ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dengan sendiri bertanggungjawab apa yang berlaku dalam Perak sanggup mengakhiri semua sandiwaran politik di Perak dengan mengembalikan kuasa kepada rakyat di Perak untuk memilih kerajaan mereka secara bebas dan demokratik, dengan membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak dan mengadakan pilihan raya umum di negeri Perak. Ini merupakan cara yang paling demokratik dan melantasan undang-undang untuk Yang Amat Berhormat menyelesaikan rampasan kuasa di Perak yang tidak demokratik. Dan dia harus ingat bahawa dia sekiranya dia tidak rela untuk menyelesaikan dengan secara hormat dan demokratik rampasan kuasa di Perak, beliau tidak akan dapat kredibiliti dan legitimasi sebagai seorang Perdana Menteri yang layak untuk memimpin sebuah kempen satu Malaysia untuk seluruh negara. Kalau di Perak pun dua Perak, apa artinya satu Malaysia? Dan saya harap beliau tidak fikir bahawa kemenangan UMNO dan BN di pilihan raya kecil Bagan Pinang boleh dijadikan bukti sokongan popular untuk slogan satu Malaysia. Jika demikian, bagaimana pula dengan kekalahan UMNO BN di pilihan raya kecil Bukit Gantang, Bukit Selambau dan Permatang Pasir?
kalau kita tidak mahu sebut pilihan raya kecil penanti, di mana timah satu Malaysia gagal untuk memastikan kemenangan mereka. Adakah ini diambil sebagai 3 kekalahan pilihan raya kecil berbandingkan satu kemenangan untuk satu Malaysia? Yang amat berhormat, semenjak dia menjadi Perdana Menteri pada bulan April, dan sangatlah kurang bijak untuk Yang Amat Berhormat menjadikan satu Malaysia sebuah isu parti-parti politik. Saya pun sebenarnya telah menyuruh Yang Amat Berhormat supaya secara rasmi menarik balik sokongan slogan satu Malaysia dari kempen pilihan raya kecil Bagan Pinang. Yang pertama sekali, di mana letaknya satu Malaysia, dan dilaungkan oleh BN. Wahal tiada satu UMNO, tiada satu MCA, mana ada satu MIC, dan tak ada satu UMNO, tak ada satu MCA, satu MIC, mana ada satu Barisan Nasional. Dan tentulah jika ada satu UMNO, Tan Sri Ishak tidak akan dipilih menjadi calon BN pilihan raya kecil Penang, sedangkan sudah ada bantahan kuat dari bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan pun Yang Bermulia Tunku Razali. Tidak ada satu MCA yang kononnya mendapik dadak sebagai parti politik Cina yang Ipoh Timur, tiga terbesar di dunia. Boleh saya Ruas dapat penjelasan? Bangun lagi. Ya. Terima kasih Datuk Tuan Speaker dan juga Ipoh Timur. Adakah Ipoh Timur setuju bahawa untuk menggantikan slogan satu Malaysia ini, kita haruslah menekankan satu undang-undang untuk semua, iaitu seperti yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak ada sesiapa pun yang melampaui atau melepasi undang-undang yang sedia ada. Tapi yang kita nampak semalam ni, polis telah langgar undang-undang kerana tidak membenarkan adun-adun Pakatan Rakyat untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri, iaitu mereka telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 124, di mana sesiapa yang melarang adun ataupun ahli parlimen ataupun EXCO menjalankan tugas, mereka boleh dihukum penjara 7 tahun atau juga denda. Jadi lagi satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak polis ialah dalam isu jubah speaker. Kita tahu memang speaker tidak ditangkap. Kalau isu sama ada siapa berhak ke atas jubah itu merupakan satu perkara sivil, dan dia patut dibawa ke mahkamah untuk menentukan siapa yang berhak kepada jubah itu. Polis tidak ada hak menangkap atau mengheret, mencekik mana-mana adun ataupun speaker. Jadi ini bermaksud polis has taken law into their own hands. Jadi mereka mesti didakwa kerana assault, battery, kalau semua undang-undang ni dipakai untuk rakyat biasa, setujukah Ipoh Timur bahawa mereka mesti didakwa kerana melakukan kesalahan? Itu juga berlaku pada insiden-insiden pada 26 Mei di Perak, pada 9 Julai di Setiawan, dan lain-lain lagi kesalahan yang dilakukan oleh pihak polis, di mana banyak laporan polis telah dibuat tetapi tidak ada seorang pun yang didakwa di mahkamah. Jadi saya hendak pandangan Ipoh Timur, setujukah kita mesti melawan-lawankan satu undang-undang untuk semua rakyat Malaysia?